2015 di Padang Bohor ada report yang banyak daripada orang ramai kepada kita tentang aktiviti Syiah ni. Syiah ni yang kuatnya bukan diperoleh, yang kuatnya dipendam. Dipendam dulu saya pernah ditunjuk oleh RTM, saya pergi tak pernah. Saya tahu siapa yang duduk di sana. Ditunjuk oleh RTM dengan tempat dia, dengan gambaran darah lah apalah, semua hebat lah. Mereka ni kira Syiah ni satu mazhab, tuan, mazhab dendam. Dia mazhab nostalgia, sedih. Dia pihak habaq kat pemerintah tak ada apa kaitan dengan Syiah pun. Yang mufti pergi kait dengan Syiah. Amboi, kalau nak murung pun sikit-sikit sudahlah. Macam gambar kita ambil. Saya tak siar gambar di dalam 2015. Saya tak siar gambar tu. Kerana saya tak mau orang boleh gelisah pula apa cerita Syiah ke apa. Kita tak sebelah. Saya habaq kepada dia, besok suruh dia mai ke pejabat saya. Dan dia mai. Ini membezakan kita dengan Syiah. Syiah dia pun kita hadis dia ada juga, tapi rawi hadis dia entah apa-apa. Sebab tu saya saja nak sebut Syiah ni pasal Syiah dia buat kalut sehari dua ni. Mereka buat bising cerita tahun lama dah ni, 2015 punya cerita, bulan Oktober ke apa. Apabila kita dapat banyak report, tadi wartawan tanya saya, jadi duk tanyalah pasal semua duk buat report, kata ada aktivis Syiah mana hilang, kata mufti pun terlibat bagi hilang. Kalau dia sebut polis, dia sebut apa lagi, macam-macam lah. Salah satunya yang bagi hilang dia apa? Mufti bagi hilang. Saya pun duk hari saya berbalik duk cek pokok dia sorok celah tangga ke apa. Jadi dia kata hilang masa pergi buat operasi itu, mufti pun ada sekali. Saya ceritalah pasal orang polis ni, tuan-tuan mai dengar ibu, tuan-tuan faham cerita ni. 2015 di Padang Bohor ada report yang banyak daripada orang ramai kepada kita tentang aktiviti Syiah ni. Syiah ni yang kuatnya bukan diperoleh, yang kuatnya dipendam. Dipendam dulu saya pernah ditunjuk oleh RTM, saya pergi tak pernah. Saya tahu siapa yang duduk di sana. Ditunjuk oleh RTM dengan tempat dia, dengan gambaran darah lah apalah, semua hebat lah. Mereka ni kira Syiah ni satu mazhab, tuan, mazhab dendam. Dia mazhab nostalgia, sedih. Cerita Husain yang telah dibunuh oleh penduduk Kufah 1400 tahun yang lepas, yang lebih lepas, yang tu dia duk ulang setiap tahun. Lepas tu nak kaitkan siapa yang bunuh. Kalaulah kata Yazid bin Muawiyah yang bunuh, sebenarnya ahli-ahli sejarah termasuk Ibnu Salah dan seumpamanya yang menulis, mengulas, hatta Ibn Taymiyah menyebut tidak ada siapa pun yang boleh mensabitkan bahawasanya Yazid membunuh. Tetapi tentera di sempadan memang ada membunuh. Tapi dulu bukan ada Yazid duk WhatsApp hang tolong bunuh, tak ada. Ini cerita tentera di sempadan, dan semua orang mungkin petikai Yazid kerana dia tak mengambil tindakan yang tegas terhadap membunuh. Al-Husain bin Ali, kita sayang kepadanya, sayang kepada bapaknya, tidak pernah ada sikit pun selisih tentang sayang kepadanya di hati pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut setiap hari berulang-ulang kali. Kaum keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Allah redha dia, Allah redha bapaknya Ali. Ketika dia nak keluar ke Kufah, dia telah dinasihati oleh Abu Sa'id Al-Khudri, telah dinasihati oleh Ibnu Abbas, telah dinasihati oleh para sahabat, jangan keluar kerana orang Kufah kuat penipu.
Orang Kufah, Syiah Kufah lah yang paling kuat penipu dalam sejarah manusia ni. Dan kata Imam Syafi'i, aku tak pernah tengok mana-mana puak yang lebih kuat membohong lebih daripada Syiah. Termasuk kes ni saya nak cerita dia bohong je lah. Berbohong. Mereka tipu Al-Husain bin Ali, kononnya mereka nak menabalkan dia, nak lantik dia. Dia pergi ke Kufah. Ni cerita lama punya cerita. Ahli-ahli sejarah pergi ke Kufah. Bila pergi ke Kufah di sana, tentera larang dia berlaku pertempuran. Lama untuk dia berlaku pertempuran tu pun. Orang Kufah bohong, mereka yang khianat. Mereka tak tolong Al-Husain bin Ali. Mereka yang biar, bahkan tentera orang Syiah Kufah lah yang biar Husain dibunuh supaya dapat disalahkan Yazid dari segi strategi politik. Dari segi strategi politik. Al-Husain dibunuh, tak ada siapa orang yang tak duka cita. Semua orang duka cita. Satu orang datang daripada jauh bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang hukum darah yang ada di pakaiannya. Marah Abdullah bin Umar, kau tanya hukum darah nyamuk ke apa di baju kau lupa kepada darah cucu Nabi yang dikorbankan. Sayang mereka kepada Al-Husain bin Ali, tetapi tidak pernah ada siapa pun yang bersetuju untuk Husain keluar, kerana dia ditipu. Syiah jadikan itu sebagai satu pesta ratapan sepanjang tahun. Husain dibunuh, Husain dibunuh. Karbala, Karab dan Balak. Karab susah, Balak membalak kan? Dan Karbala ditajadikan tanah suci. Sebab tu orang tanya kan, orang tanya kepada Syiah, kalau satu tempat tu tempat di mana orang yang kita sayang dibunuh oleh penduduk tempat tu, adakah tempat tu jadi tempat mulia? Patut Karbala adalah menjadi tempat yang teruk, pasal di situ dibunuh cucu Nabi SAW. Mereka jadikan tempat suci. Tentu saja Syiah pening banyak. Tak apalah, batu Karbala lah, mereka sujud lah apa semua buah batu Karbala. Menangislah mereka, buburlah, tiap hari Husain, Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Dan dijadikan sebagai agama meratipi Husain ini dan bermusuh dengan orang yang tidak mengangkat Husain. Tak ada orang tak mengangkat Husain. Dia mazhab menangis tiap-tiap tahun, lukakan badan, toreh badan, pokoi badan. Tuan-tuan tengoklah internet sekarang ni, boleh tengok budak-budak kecil pun dia toreh badan pasal nak mengenang Husain. Di India tempat ada Chota Bara Imam Bara, dia buat malam Husain tu, mengingati Husain tu, naik kuda, panah kuda, lintas api. Bahkan malam tu juga dijadikan malam bertukar-tukar pasangan. So, wanita duduk dalam bilik yang gelap, lelaki masuk tukar cincin, kemudian menggaulinya sebagai berkat. Itu yang banyak Syiah tulis buku tentang akhirnya ada yang tidur dengan anak perempuan sendiri. Bukan dia tutup lampu, tapi tak apalah. Tuan-tuan boleh tengok Syiah di Iraq dan semua banyak cerita pasal mut'ah dan seumpama. Pasal dah dia awak keluar berita. Kalau dia tak awak keluar, saya tak mau jawab. Tapi dia keluar jadi benda publik, saya ni jawab dia lah. Kita di Perlis kita tak tahu, kita tak ada asalnya. Di Pendang ada, penuh lah. Di Pendang tu dia bukan wilayah Perlis lah, di satu negeri lagi kan, yang bersempadan dengan Perlis. Jadi satu lagi Syiah ada di Satun. Kerana Syiah ni, tuan-tuan kena tahu, Syiah setelah berlakunya peristiwa Iraq, Syria, Syiah ini seakan-akan diberi bantuan oleh kuasa barat untuk dikuatkan, untuk menjadi, bagi menggugat kestabilan rantau, khususnya rantau Ahlus Sunnah. Sebab tu walaupun macam mana kononnya Amerika marah pada Iran, Amerika never touch Iran, dia tak pernah sentuh Iran. Cerita banyaklah, macam nak perang lagi 2 hari tapi tak jadi apa lah, drama lah kan, dia punya tuqiyah dah.
Okey, kita dapat berita sebelum tu kita banyak duk dengar kata dia Perlis pun ada. Ni cerita 2015. Dan pihak keselamatan juga maklum kepada saya benda yang sama, supaya bagi perhatian kepada pengamal media ni pasal rakam ni, bagi kat depa. Ini semua cerita kononnya hak asasi dalam Syiah. Tidak ada hak asasi apa sebelum nak cerita Syiah punya hak asasi. Kita tak ada langgar hak asasi mereka. Tapi kalau Syiah, ada satu hamba Allah Syiah dalam Malaysia kini tu konon cakap, saya tak hormat asasi, saya nak cerita hak asasi dalam Syiah. Dalam Syiah, dalam politik, dan dia minat politik sangat. Syiah bukan boleh lantik orang lain daripada Ahlul Bait jadi pemerintah, pemimpin. Tu pun dah tak demokratik dah. Semua geng Habib dengan geng-geng apa? Kononnya Ahlul Bait saja, serban hitam saya boleh jadi. Lepas tu Syiah imam mereka maksum, tak boleh dipertikaikan. Kalaulah sekarang kita susah hati dengan konsep negara mullah yang cuba dibuat oleh sebahagian pihak, nak buat negara orang agama saja, apa yang agama cakap salah pun tak boleh kata apa, kena kata walak, kena taat. Kita tak terima idea tu. Apa nak terima idea Syiah? Kalau Syiah mai ke dalam negara ni, demokrasi ke mana, apa ke mana, jadi lebih kurang macam Iran dulu lah. Hanyalah imam-imam hak atas tu yang kata ayatullah tu, kamu tak boleh pertikai lagi apa yang dia bertindak. So kalau nak cakap hak asasi, banyak hak asasi yang mereka tak ada. Orang report, kita pun pergi. Dah banyak sangat report, saya pergi. Saya pergi, saya nak respon pada orang Perlis pun nak tanya, apa cerita ni masuk Perlis ni, sampai orang hilang di Perlis. Perlis masih dalam peta dunia lah, kan? Itu peranan Perlis itu penting, kan? Kita pergi pada 2015. Saya pergi ke tempat itu. Memanglah saya pergi, timbalan ketua polis Perlis pergi masa tu, dan ramai jugalah anggota polis yang pergi dan jabatan pergi. Semua cerita ni kata sampai-sampai anak dia ditengking, ini semua bohong punya cerita. Tapi kalau tak bohong, bukan Syiah pula, tapi tengah habaq kata bohong lah. Tak ada, polis tak tengking apa. Saya ada situ. Polis tanya dia, ayah mana? Polis tanya dia, ayah mana? Saya ni tak pernah lah ingat pergi rumah orang duk tengking ni. Saya tanya dia, mana ni pergi? Ayah dia pergi mana? Tak ada. Masuk kita rumah tu, mereka yang buka. Tak ada siapa pecah ceroboh, memang pergi dan mereka buka, kita masuk. Saya memang bertengok lagi dengan anak kecil dia tu, dan ada gambar-gambar tu, tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya. Memanglah gambar tu tempat Husin, batu Karbala, semua macam satu hauzah. Tak sangka kalau kita ambil gambar tu, kita ingat kita duduk di Tehran ataupun Asfahan ke apa. Rupanya kita duduk di Kangak tempat Syiah. Dia pergi habaq kat pemberita, tak ada apa kaitan dengan Syiah pun. Yang mufti pergi duk kait dengan Syiah. Amboi, kalau nak mohong pun sikit-sikit sudahlah. Macam gambar kita ambil. Saya tak siar gambar di dalam 2015. Saya tak siar gambar tu, kerana saya tak mau orang Perlis gelisah pula apa cerita Syiah ke apa. Kita tak sebelah. Saya habaq kepada dia, besok suruh dia mai ke pejabat saya. Dan dia mai. Berikutnya, saya bercakap dengan elok. Saya habaq dia. Ni saya habaq ni. Jadi macam sidang berita pula kuliah ni. Tapi tak apalah. Sekali orang Perlis duk tanya masa bila kita nak dengar, kan? Saya habaq kat dia. Saya kata, Syekh, kalaulah entah nak Syiah, entah dengan isteri, entah ke anak-anak, entah dalam bilik, entah kunci, entah Syiah lah kot mana pun nak tak kacau. Pasal yang tu antara entah dengan Allah Ta'ala lah. Apabila orang tak tahu nak kacau apa, kita bukan disuruh pergi ketuk pintu rumah orang, pergi cari orang. Tapi bila kita buat amalan ini terbuka, orang keliling, jiran-jiran tetangga mengadu, kami terpaksa untuk menyiasat benda ni. Nak Karbala apa, kan?
Satu. Yang kedua, sebutlah. Pasal Puan Mufti sebut semua. Pasal dah masuk dalam berita. Sekali dia saja sebut, kita tak sebut, macam mana? Saya tanya dia habaq memang dia mengamalkan dan dia memberitahu, dia mengamalkan mut'ah dengan beberapa gadis, beberapa orang wanita dalam perlis ni. Tadi saya beritahu wartawan, mut'ah diamalkan. Saya kata ini sudah serius. Dia kata saya percaya boleh. Hak mut'ah tu pun mungkin setuju lah kan. Mut'ah. Saya habaq dia yang ketiga. Yang kedua, dia duk habaq lah, dia duk baca buku apa semua. Saya kata macam ni lah, saya bukan kata saya pandai pada enta, tapi ingat enta tu sab tengkap dengan saya kot. Pi cari satu orang Syiah hak pandai sungguh, yang hebat di kalangan hampa ni, Indonesia ke mana tokoh Syiah alim ni, buat mai dia ke sini, kita buat majlis, saya nak debat dengan, nak dialog dengan dia depan pengikut-pengikut enta ni, supaya saya nak jawab lah kat dia apa yang Syiah pening tu, keliru tu, saya nak jawab. Lepas pada tu hampa kena buat keputusan lah, nak ikut saya sunnah ke mana. Tapi bagi peluang dulu penegakkan hujah. Kira mana ada saya demokratik, angkat diri sendiri. Demokrasi lah tu. Saya bagi peluang kat dia. Wah, mari kita buat majlis, panggil pengikut enta, dengar. Saya nak jawab segala apa yang kita kata berkaitan dengan isteri Nabi, sahabat Nabi kah, segala yang bertuduh tentang semua orang yang baik di sisi di dalam agama ini secara adil. Lepas pada tu tak dengarlah cerita dia. Dia pun balik, dia kata ya, dia akan ramai, cuma tak dengar dah cerita apa jadi selepas daripada itu. Lama-lama mai cerita dia hilang. Dia hilang, kita tak tahu pergi mana. Masa awal saya pun dengar dia hilang, saya bak pemberita, saya tak tahu. Mungkin dia pergi mut'ah pula, saya agak je lah. Ambil nak kata sangat. Mungkin lah. Lepas pada tu dah lama dia hilang. Mai tak mai, muncul dalam surah Abang, Mufti Perlis terlibat juga. Satu orang lagi yang saya kesian, saya tahu dia ni langsung tak tahu, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim. Dia lagi tak tahu apa. Kawan ni pun dia tak tahu. Dia tak tahu langsung cerita ni daripada awal. Tiba-tiba dia pun terlibat dalam menghilangkan kawan ni. Saya pun balik hubungi, bila dah kata, saya tanya pejabat saya, adakah hampa jumpa rumah tangga pejabat kita ada, dia duduk tani kat mana? Dia kata tak ada. Jadi ini semua adalah cerita yang tuan-tuan akan tanya. Jadi tak payah tanyalah, satgi nak tulis surat tu tak payah tanyalah pasal cerita.